أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا لمؤلف رحمه الله تعالى، ولمشايخنا ولأساتذنا ولوالدينا ولأجدادنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وطير وكنا فاعلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebahagian khutbahnya, seorang mukmin berada di antara dua kecemasan. Antara ajal di mana dia tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadanya, dan bila sesudah mati apakah nasib yang ditentukan Allah untuknya. Maka hendaklah seseorang hamba menyediakan dirinya, menyediakan dunianya untuk akhiratnya, hidupnya untuk matinya, masa mudanya untuk hari tuanya. Sesungguhnya dunia diciptakan untukmu dan kamu diciptakan untuk akhirat. Demi zat yang aku dalam kekuasaannya, tiada tempat kesudahan setelah kiamat kecuali syurga atau neraka. Nabi Isa AS berkata, tidak akan terkumpul dalam hati seorang mukmin antara cinta dunia dan cinta akhirat, seperti tidak mungkin air bertemu dengan api dalam satu wadah. Juga dirawikan bahawa Jibril AS berkata kepada Nuh AS, wahai Nabi, terpanjang umurnya, bagaimana engkau pergunakan dunia? Nuh menjawab, bagai rumah berpintu dua, masuk daripada sebelah hadapan dan keluar daripada sebelah belakang. Ini masih lagi kita dalam tajuk, dalam bab yang membicarakan tentang keburukan dunia dan menjadi kewajipan kita meninggalkan dunia yang boleh membawa kepada lalai kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lalai kita daripada mati serta tempat kembali kita di akhirat. Jadi sambungnya dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebahagian khutbahnya. Lapan araknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina baina makhafataini, baina ajalin qad mada khutima alaih, wa baina ajalin qad baqiya la yudra ma Allahu sani'un fih, falyakhudhil abdu min nafsi li nafsihi, wa min dunyahu li akhiratihi, wa min asy-syababiyyati qabla al-kibari, wa min al-hayati qabla al-maut, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma ba'dul mauti min musta'tabin wala ba'da dunya min darin illal jannatu wan nar. Rawahul Baihaqi.
Kitab ni, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata bersabda dalam sebahagian khutbah baginda sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita tentang kehidupan kita di atas dunia ni. Arah tuju, arah perjalanan kita. Ke manakah perjalanan kita ni? Di manakah kesudahan kita? Dan apakah tempat maqasid, tempat tuju kita? Setelah kita hidup, maka kita terima kata kita mati. Ketika mati kita ni, kita duduk di tempat mana? Dalam kubur kita nanti ada dua saja. Sama ada satu taman daripada taman syurga ataupun satu lubang daripada lubang neraka. Dua saja. Tak ada 3, 4, tak ada. 2 kampung saja. Dan begitulah ketika mana bangkit pada hari kiamat nanti, hanya 2 tempat saja yang manusia hidup ataupun yang manusia akan pergi. Iaitulah sama ada mereka itu berada dalam syurga ataupun berada dalam neraka. Maka sudah pasti kita yang nak pilih jalan kebaikan atau menuju ke syurga ni, tak dapat tidak wajib di atas kita menjalani kehidupan kita dengan kehidupan sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta melakukan amal yang soleh. Tidak memadai, tidak cukup semata-mata kita beriman, kita kata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Dalam masa yang sama kita melakukan perkara-perkara yang boleh menggugurkan iman kita, ataupun kita melakukan maksiat derhaka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meninggalkan amal yang soleh. Ini menyebabkan kita ni tak tergolong dalam golongan mereka yang mendapat kebahagiaan ketika berada di alam barzakh dan ketika mana bangkit pada hari kiamat nanti. Maka kita hendaklah ikuti jalan saranan yang telah ditunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kita yang tak sempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita mendapat tarbiyah sama ada dengan perkataan Nabi ataupun dengan kita membaca akhlak-akhlak Nabi. Kita melihat bagaimana susunan kehidupan Nabi, kemudian bagaimana Nabi mentarbiahkan para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian kita ambil ilmu tu caranya daripada guru-guru kita, dan guru-guru kita ambil daripada guru-guru mereka sampailah kepada sahabat, sampailah bersambung kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah di atas kita wajib kita kena sentiasa mengikuti apa yang telah diucapkan ataupun apa yang telah diperlakukan yang ditunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni, dalam khutbah ni, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal mu'mina baina makhafataini, bahawasanya orang mukmin berada di antara dua kecemasan. Dua kecemasan, yakni dua yang menakutkan. Suasana yang menakutkan. Baina ajalin qad mada khutima alaih, antara ajal yang kematian, di mana dia tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadanya. Kita tak tahu apa yang akan Allah Ta'ala perbuat di atas kita setelah mana bila kita mati. Antara ajal di mana dia, yakni seorang mukmin, tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadanya, dan bila sesudah mati apakah nasib yang ditentukan Allah untuknya. Kita tak tahu kita ni hujung jatuh, orang panggil akibah ni, kesudahan kita tak tahu. Dalam keadaan kita tak tahu ni, kita kena berhati-hati. Kena, orang panggil, kena sentiasa berwaspada dalam kehidupan kita ni. Jangan kita rasa dengan kita dah melakukan amal yang soleh, kita semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, haji umrah kita buat belaka dah, dan kita sentiasa berzikir, baca Quran, berselawat dan sebagainya. Jangan kita rasa dah puas hati dah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu lagi penghujung kita tu macam-macam mana. Sebab itulah kita minta dengan Allah Ta'ala supaya ketetapan hati kita. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sadbit qalbi ala dinik, tetapkan olehmu akan hati aku di atas engkau wa ta'atik, dan di atas mentaati perintah kau ya Allah. Minta sama.
supaya ada ketetapan. Sebab apa? Sebab hati kita orang panggil hati yang sentiasa dibolak-balikkan. Sekali gitu, sekali gini. Hati ni. Patulah kita minta ya muqallibal qulub, Tuhan yang sentiasa membalik-balikkan hati. Kadang-kadang mari rajin, kadang-kadang mari malas, kadang-kadang nak mari, kadang-kadang tak mau mari. Gitu. Kadang-kadang nak mari hari ni, masa nak mari rajin je. Lepas tengah jalan, sibuk kau lain, pusing kau lain pula. Jadi hati kita tak tetap. Nak cari ketetapan pada hati ni suatu benda yang susah. Nak panggil nak istiqamah sungguh di atas amal, istiqamah di atas kebaikan, itu suatu benda yang payah, benda suka. Sebab apa? Sebab kita ni sentiasa diuji. Banyak sangat ujian. Maka sebab tu jangan kita dah amal yang soleh ni, kita rasa dah apa dah aku, jangan. Kita tahu lagi. Tengok anak-anak kita ataupun anak cucu kita lah. Hok rajin belajar tu. Lepas tu rajin belajar, ambil periksa. Kadang-kadang dia rasa dah apa dah aku, dah baca sikit-sikit dah apa dah aku cerdik dah, aku pandai dah, semua periksa awal tahun, tengah tahun, akhir tahun, aku lulus semua, molek semua. Jadi orang panggil dia tu tak berwaspada. Dia rasa dah puas hati dah. Akhirnya, hok periksa tu tengok gagal. Mana orang gagal? Siapa-siapa cikgu tu, jangan sabar awak ni. Mana tak lulus? Kan awak ni pelajar cemerlang, pelajar terbaik. Tu. Dia kira di hujung. Tak kira periksa awal tahun, tak kira periksa tengah tahun, tak periksa akhir tahun. Kira hujung tu. Kalau SPM ke STP ke, dia kira hujung tu. Tu. Jadi, apatah lagi hok tak belajar langsung. Daripada peperiksaan awal tahun tu gagal dah. Tengah tahun gagal, akhir tahun gagal, percubaan gagal juga. Tu tak ada arah tu. Hok ni hok yang kita kata hok yang memang target ni, memang budak ni boleh jawab, memang budak ni lulus dengan cemerlang pula, tiba-tiba gagal. Sebab apa? Sebab dia rasa tak ada masalah dah dia. Tu dia tak berwaspada. Maka begitulah kita ni. Jangan kita dah rasa kita duduk mari masjid sama, mari jemaah tak tinggal. Hak semayang kita kata semayang tu memang tak tinggal, dah mari semayang sama, mari jemaah sama. Dah kita lagu tu kita pun rasa banggalah. Sehingga kita abaikan perkara-perkara yang lain. Hati-hati kita tak cara. Ikhlas tak cara lah. Kita rasa kita dah. Kita rasa akulah baik, akulah soleh, akulah berjuruh, aku. Akhirnya menyebabkan tergelincir kaki kita. Tergelincir kaki kita. Maka sebab itulah kita tak tahu ni hujung jatuh kita. Akhir pekerjaan kita. Ada setengah daripada mereka yang ketika hidup dengan amal yang soleh tetapi mati dalam keadaan kufur. Mati dalam keadaan kufur, na'udzubillah, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebahagian daripada mereka ketika hidupnya dalam keadaan maksiat derhaka kepada Allah, sebenarnya kufur kepada Allah, tak beriman kepada Allah, tetapi saat-saat di hujung umur dia beriman kepada Allah ataupun dia bertaubat kepada Allah, maka mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan amal yang soleh. Sekejap sekali mata dia buat amal, tapi terus dia tu diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali dia buat amal je. Setengah tak nak buat amal pun. Tengok kisah sahabat Nabi SAW, seorang Yahudi dalam peperangan Uhud, dia mari jumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya nak beriman ni. Tengah dak perang tu. Perang, tiba-tiba Allah Taala hidayahkan iman kepada dia. Hidayahkan iman ketika tu, lalu datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu dia kata nak beriman, nak masuk Islam. Lalu Rasulullah ajar kepada dia 2 kalimah syahadah. Bila mengucap 2 kalimah syahadah, dia minta izin Rasulullah nak pergi perang. Nak masuk perang dah. Dan ni duduk dalam medan perang. Lalu dia pergi perang, mati. Syahid. Tak dan semayang, tak dan puasa, tak dan buat haji, tak dan baca Quran pun, tak dan makan tak ada. Zikir-zikir tak ada. Dia perang mati. Mati syahid. Teka tu. Lalu Rasulullah ketika mana mencari mayat-mayat sahabat, bertemu dengan laki-laki ni, maka Rasulullah menyatakan inilah ahli syurga yang tak pernah semayang. Ahli syurga yang tak pernah semayang. Nak semayang macam mana? Lepas pada mengucap 2 kalimah syahadah, pergi perang mati sudah. Tengok. Nak kata baiknya sudah kesudahan dia. Masa hidup janganlah menyakiti Nabi. Duk berhina ke Nabi, duk puduh ke Nabi. Tu. Tapi akhirnya Allah Ta'ala beri hidayah iman. Kita ni tahu lagi ni. Tengok kisah
Kisah yang masyhur, kisah bersisa. Orang yang hebat, ahli ibadat yang begitu hebat, tekun melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, akhirnya mati dan kadang kufur dengan Allah Ta'ala. Auzubillah, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tak tahu. Bila kita tak tahu, hendaklah kita kena berhati-hati. Dalam perjalanan ni kita kena berhati-hati. Kemudian Nabi menyatakan lagi, maka hendaklah seseorang hamba menyediakan dirinya. Kita masing-masing kena menyediakan diri kita. Falyakhudhil 'abdu min nafsihi li nafsihi. Maka hendak ambillah oleh seorang hamba daripada dirinya li nafsi bagi diri. Kita kena beringat dengan diri. Batu Nabi suruh apa-apa kita nak buat, kita mulai dengan diri kita. Ibda' bi nafsik. Mulailah sesuatu kebaikan itu bi nafsik, dengan diri kau. Belum daripada kita nak suruh orang lain, kita suruh diri kita dulu. Nak suruh orang mari ngaji, kita kena mari ngaji dulu. Nak suruh orang semayang, kita kena semayang dulu. Nak suruh orang baca Quran, kita kena baca Quran dulu. Kita mendahului di atas amal. Barulah kita suruh orang. Ni kita suruh, kita tak buat. Kita duduk belakang. Jaga bab semayang, mayang sah. Sah agak berani sangat duduk belakang. Dan kan fadilat besarnya duduk di sah depan. Hak sah depan sekali mengiring bagi imam tu yang paling afdal sekali. Tapi tak kita. Sila apa kita duduk bucu tangga. Sebab apa nak bucu tangga tu? Mudah lagi. Tak mutuskan pun nak balik. Assalamualaikum proof. Tak mutuskan lah dah. Tu makruh. Kita mendahului orang tu. Mana sah ni siapa bekat kena berebut. Siapa bekat kalau kena undi. Tengok dah kita tak pekah. Siapa bekat kalau kena undi lah. Semayang zuhur ni mana masing-masing berterak nak duduk sah depan ni. Kita buat undi lah, Berapa orang sesah? 20 orang. Buat tabung 20 orang. Nombor 1 sampai nombor 20 boleh sah depan. Kadang semayang sah kadang. Semayang zuhur berundi pula. 20 orang. Mayang sah berundi pula. Mayang maghrib undi pula siapa ke. Sepanjang masa tu berundi sama. Nak kata kalau orang tahu tentang kelebihan sampai pekat bunda, kita bundur sama, bukan berundi. Undur sama, berundur, undur. Siapa tepi jalan. Tu. Nak suruh. Tak kena cara. Tak kena cara. Sebab tu kena dului diri kita. Dengan amal kebajikan ni, kita mendahului kita. Ni kita camping, suruh apa? Suruh bersedekah, camping, suruh infak tu infak ni kita dah. Duit kita pasal kocek. Tak ajar masuk dah tabung. Tapi kita tu bagian ceramah kita tu, bagian camping, suruh orang masuk dah tabung masjid surah ni. Kau main ke berapi-rapi, baca Quran, baca hadis, baca kelebihan tu, kita dah bang, sia samah pada asal kita. Tu. Kita mulai diri kita. Kita dulu senyap-senyap lagi sengat masuk. Ada apa waktu nak camping orang lain? Tu. Jadi kita mulaikan, Nabi suruh kita ni masing-masing menyediakan diri masing-masing. Jangan sibuk sangat dengan hal orang. Waktu kita ngaji bab tasawuf ni, kita lebih membicarakan tentang diri kita. Rupa-rupa tu hak rupa diri kita. Sebab tu kita ngaji ni orang panggil sebagai cerminan di atas diri kita, bukan cerminan di atas diri orang. Jangan kita semata-mata melihat kepada keburukan orang. Adakah orang tu orang lah, kita pun orang juga. Kalau dia tu ada sifat-sifat buruk, boleh jadi kita orang ni, kita pun bersifat dengan sifat tu juga. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Kita sebab apa? Kita perasan kita baik. Kita perasan kita berjuru. Kita perasan kita soleh. Tu. Kita perasan kita je. Tu. Kadang-kadang kita buat rupa amal akhirat dah. Tapi dalam hati kita mari ujuk riak takabur. Maka kita ni orang ahli maksiat. Orang tu duduk saja je. Baca Quran pun tak zikir. Tapi hati dia tak ada kata. Tak ada apa-apa. Kosong dia. Maka dia lebih baik daripada kita nak kiranya. Kita baca Quran, kita berzikir. Tapi dah hati kita tu, kita rasa kita lah baik. Kita rasa kita lah berjuru. Kita. Akhirnya menyebabkan sekalian amal kita semua tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksudnya bukan nak suruh saja. Kita buatlah amal tu. Tapi dalam masa yang sama kita perbaiki diri kita. Lepas tu kita ngaji ilmu tasawuf ni bukan kita nak menunding jari di atas orang lain. Mung hak ngepaknya, mung hak tunya, dah kita ni, aku ni apa dia? Aku ni orang juga. Aku ni hak jenis ngopak juga nyetu. Maka kita ni kena baiki di atas kita.
Mung ni wai tengok maksiat dah kita. Tuan beri mata buat tengok maksiat dah kita lah kan ada mata ke? Adakah kita nilai di atas mata kita ni kita selalu melakukan amal ke atau amal kebajikan ataupun banyak melakukan amal kejahatan? Maka masing-masing dipesan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa pesanan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar pesan ni hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah oleh kamu akan segala diri kamu sebelum kamu dihisab. Yani sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kena hisab diri kita ni masing-masing. Hari ni start daripada pagi tadi. Kita start hari ni lah. Tu minggu lepas banyak dah. Minggu lepas tahun-tahun lepas ni banyak dah hok kita gelicirnya. Tu. Hak hari ni pagi tadi start daripada pagi tadi kita selek mata kita buka mata tadi sebelum daripada subuh. Ataupun selepas daripada subuh. Takut ada hak gajah juga ada. Pada subuh kita selek mata tu. Sampai ke saat ni pukul 9.30 ni. Apa amal yang kita buat? Daripada kita buat pengasingan. Cuba cari buku 35. Tu buku 35 ke, buku 36 ke, buku 310 ke. Tu buku 5 ke tak kira lah. Lepas tu tulis asing. Hari ni start daripada kita bangun pukul 5 pagi tadi apa yang kita buat. Kita tak usah cerita ke orang, kita sendiri buat penilaian. Hak baik tak baik, hak baik tak baik, hak baik tak baik kita buat pengasingan. Sampai ke kita nak tidur malam ni pukul 10 ke 11 malam ni. Cuba kita tengok hari ni sehari. Percakapan kita. Benda yang kita bercakap sepanjang hari ni. Mata kita, apa yang kita tilik pada sepanjang hari ni. Telinga kita, apa yang kita dengar sepanjang hari ni. Makanan kita, makanan apa yang kita makan dan daripada sumber mana kita makan. Kaki kita ke mana kita berjalan sepanjang hari ni. Sepanjang 24 jam ni. Ataupun 12 jam masa kita tak tidur ni. Tangan kita apa yang kita capai masa ni. Hati kita waktu ni apa yang kita bisikan ketika dalam masa sehari semalam ni. Tu. Barulah kita tengok Allah banyaknya merah. Kita sendiri pakar. Tak payah tunjuk orang lah. Kita Allah banyaknya aku. Dengan sebab tu kita taubat. Ya Allah aku ni baru sehari aku buat benda yang banyaknya maksiat aku. Tak tahulah sepanjang umur ni hak memberi kepada aku ya Allah panjang sangat dah umur aku ni. 50 60 dah ya Allah. Banyaknya dosa. Sehari aku buat hitung ni pun aku hisap banyaknya gagal aku. Batu Sayyidina Umar dia hisap. Sayyidina Umar ni dia bawa buku catatan. Tu Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang dijamin dengan syurga. Salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin dengan syurga bighairi hisab dengan tak ada hisab. Tekungnya Sayyidina Umar melakukan ibadah. Sehingga Nabi menyatakan Nabi beri pengiktirafan kepada Sayyidina Umar. Di antaranya Nabi menyatakan jikalau ada lagi Nabi selepas daripada aku, Umar ni orang yang paling layak menjadi Nabi. Sayyidina Umar ni orang paling layak menjadi Nabi. Tuan kata satu pengiktirafan daripada Nabi SAW kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu. Tapi Sayyidina Umar ni catat sama amal tiap-tiap hari, tiap-tiap malam dia catat. Waktu malam dia buka, dia taubat kepada, dia menangis. Tiap-tiap dosa kesalahan yang dia buat, dia akan menangis. Dia akan merayu kepada Allah Ta'ala. Dia menajak dengan Allah Ta'ala. Dia merayu supaya Allah Ta'ala terima taubat tengok. Tiap-tiap malam menangis. Tiap-tiap malam Sayyidina Umar menangis. Kita lagu mana? Kita ni. Setengah nama Umar juga. Tapi bukan Sayyidina Umar. Tapi kau start selek mata tu benda yang kita raba mula-mula. Benda yang kita raba mula-mula. Raba Quran ke, raba hadis ke, raba telefon. Raba telefon dulu. Raba telefon tengok dulu. Mesej dia. Mesej dia. Dia duduk baca dulu. Ngongek baca dulu. Bangun awal dah. Dia main sibuk-sibuk. Tak ada nak tahajud. Tak ada nak tu. Tak ada nak ni. Orang bang. Orang bang, baru nak masuk bilik air. Dah nak semai sunat, orang komat dah. Orang komat tu kalau hok mari masjid surau. Kalau di rumah tak tahu. Tu. Jadi rugi masa kita. Duk sibuk benda tu. Duk sibuk. Nak tidur lah tu. Belum daripada nak tidur sepatutnya baca suratul Mulk ke ataupun baca apa surah, sadaqallahul azim. Bagus tu tidurlah. Kita dah. Sadaqallahul azim kita dengan WhatsApp. Dengan Instagram. Dengan tu, dengan ni macam-macam. Hatu yang menyebabkan lalai kita daripada Allah. Hatu yang dikerah hati kita dengan Allah Ta'ala tu. Ni siapa-siapa juga berlaku-belaka lah ni. Berlaku-belaka. Daripada sekecil-kecil budak sampailah setua-tua orang. Semua lah ni. Tangan tu ada belaka lah ni. Rasanya tak ada tangan orang tak ada telefon. Ada belaka lah ni.
Telefon hok jenis kai-kai belaka pula. So kai belaka. Nak cari tarik hok telefon model dulu tu, model tak ada apa? Tak ada internet ini maksudnya tak ada orang pakai dah lah ni. Ada juga seorang dua. Ada juga seorang dua. Tetapi rata-rata kat kita kata majoriti lah. 98% boleh jadi pakai telefon yang hok tu belaka. Maka bukan kata salah. Tapi takut kita tu jadi menyalahgunakan. Kalau kita tu pandai guna dah apalah. Kalau kita guna kita buka ceramah-ceramah agama misalnya. Pas bila ceramah agama nak dengar pas ceramah sekejap je. Satu orang tanya dah tengok TV hamba dah tengok ni lain tengok berita je. Lepas tu sebelum berita tengok tak? Pas berita tengok pula drama. Siapa pukul 12. Tengok asal nak tengok berita je. Jadi kau panjang kau larat. Sebab apa? Sebab benda tu nafsu kita berakhir. Nafsu kita berakhir. Maka sebab itulah kena masing-masing jaga di atas diri masing-masing. Ni faedah kita ngaji ilmu tasawuf ni. Kita nak baiki diri kita, nak tengok keburukan yang ada pada diri kita dan bagaimana kita nak mengubah, bagaimana kita nak baiki di atas kelemahan, di atas kecacatan, di atas kekurangan daripada amalan-amalan yang kita buat. Jangan semata-mata kita tengok orang saja. Tengok diri kita, kena tunduk banyak tengok diri kita. Tengok diri kita, aku ni tubuh aku duk kata orang tu kurat, duk kata orang tu badan, duk kata orang tu panas. Aku ni tubuh aku tak ada tempat hok comel, semuanya kurat belaka. Garu situ, dah sedar tubuh kita. Dah sedar tubuh kita berkurat sebab apa? Sebab kita tengok keburukan yang ada pada orang. Sehingga kita lupa kepada keburukan yang ada pada kita. Kena cermin kita lu. Tengok lu. Tengok kiri kanan depan belakang atas bawah, tengok ada tak kurat, ada tak panas, ada tak badan, ada tak gatal ke kudi ke, tengok di tubuh kita penuh dengan kurat, dengan kudih, dengan penuh. Tapi kita tak nampak, kita nampak orang. Nampak orang. Kemudian Nabi menyatakan wa minad dunya li akhirati. Maka hendaklah seorang hamba menyediakan dirinya, menyediakan dunianya untuk akhiratnya. Dunia ni untuk akhirat kita. Dunia ni bukan mati setakat ni saja. Dunia mati setakat ni dunia yang tidak ada manfaat. Dunia yang tidak memberi manfaat kepada kita. Setakat ni je. Setakat ni. Sebab itulah Nabi menyatakan ketika mati seseorang anak Adam, maka yang mengikuti ke kuburnya hanya tiga orang. Tiga bangsa. Jadi gini. Tiga benda yang ikut kepada kita ketika mana mati. Ikut ke kubur tu. Mana yang pertamanya keluarga kita pakai ikut. Keluarga kita, saing godong kita, jiran tetangga kita, kenalan kenal kita pakat maria atau belaka kubur. Satu. Yang kedua, iaitulah sebahagian daripada harta kita mari ikut. Tu mari ikut. Yang ketiga, amal kita. Ikut. Maka setelah mana kita dikebumikan siap, dua daripadanya balik dan satu tinggal. Mana? Keluarga kita, harta habis, orang balik belaka. Orang tak tinggal langsung. Tu orang tak ada tinggal langsung. Kita misalnya orang puang, kat Subang tu tanam sekali dengan Subang, tanam sekali dengan Gelang. Hak aluh dah apa dah. Tanam sekali dengan Cicing, dah orang korek habis. Siapa berekat, tadi masa mandi tadi nampak ada gelang tapi dah ingat nak cabut. Gali cukup gali tu. Pergi gali balik ambil barang. Hoi mah tu berapa ni? Samah berapa lah ni? Tu pergi gali balik. Tak mau winya tak ada tu. Dah biar lock gitu tu ada tak ada. Pakaian hak beri kita pun waktu tu harga berapa je. Walaupun kita berkepuk-kepuk duit, berguni-guni duit, bertata duit, bergedung-gedung harta kita. Orang dak wi pakai sutera. Orang pun ada orang kapan dengan kain sutera. Walaupun kata makruh, mana tak jadi haram lagi. Mereka kita orang lelaki tak boleh lah. Orang pun ada orang baluk dengan kain sutera. Tak ada lagi. Dengan kain kaki tu lah. 2 yang setengah, 3 yang tu je semeter. Hak baluk. Orang kaya ke? Orang apa? Orang kaya saja ke? Kaya-kaya ke?
Semua hak gitulah ke. Hak miskin ni padan dah. Dengan miskin dia. Ada. Orang tawinya mama. Khanda tu tak ada orang buat kayu cengar ada. Buat kayu cengar ke buat kayu seraya tak ada. Kayu masak tu je. Kayu masak je. Kalau ada plywood hak lepung-lepung kayu hak lepung-lepung ataupun plywood hak lama-lama hak pakai tu je. Tu. Hak tu hak pakai khanda. Kalau pakai liang lehat padang papan sekeping je. Tutup bukan buat lubang tu. Tepi batu tepek dengan papan sekeping, cari papan latar sekeping. Berapa ya sangat. Orang kaya. Tapi gitu kehidupan. Ada. Maka yang ikut sekali dengan mayat apa? Amal kita. Amal sekali. Amal yang ikut sekali. Bayangkan kalau amal yang ikut itu daripada amal kejahatan, bagaimana kehidupan kita? Kehidupan kita di dalam kubur tu, dah akhirat lagi tahu. Dah kubur tak mana? Tu kena fikir masing-masing kena buat. Saya nombor kata kena hisap di atas diri masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu. Semua sebelum kamu dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hisap dulu. Wazinu a'malakum, dan timbanglah amalan-amalan kamu qabla an tuzanu, sebelum baru ditimbang amalan kamu. Kena cek dulu, timbang dulu. Berat berapa ni? Hak yang kita nak bawa ni. Tu kan kita kalau nak naik kapal terbang, kita timbang dulu. Kalau naik kereta kita tak apalah. Siapa congek. Congek tu. Bonet depan. Berapa banyak sangat barang. Bawa belakang robot, tonggeh. Bawa belakang. Nak pergi musafir tu. Siapa congek. Tak apa lagi. Muka kereta kita. Kereta kita. Tapi nak naik kapal terbang tak boleh. Kalau kita bagasi, kalau kita beli berapa kilo bagasi, kena cukup kilo sungguh. Kalau lebih, dia suruh buang ataupun dia suruh bayar lebih lagi. Jadi kita duduk rumah kita timbang dulu kan. Timbang ni. Ambil banyak ni bagasi 20 kilo. Timbang 20 kilo ataupun kurang sikit 19 kilo setengah. Takut kan timbang tak sama. Kita basi sikit. Lagi kalau kita timbang di rumah tu 25 dah. Dan kita ambil 20. Ini masalah ni. Masalah. Nak bayar. Nak naik pula naik beg atas. Kurang-kurang 7 kilo. Kalau nak SCR agak 7 kilo. Kita pergi 8 kilo 9 kilo. Memang tak uri lah. Kalau timbang. Jadi begitulah amalan sebelum daripada kita mati. Timbang dulu. Aku ni amal jahat, amal buruk ni timbang. Lepas tu banyak amal buruk. Lagu mana? Cara penyelesaian dia mana? Kita nak buang lagu dengan taubat kita kepada Allah Ta'ala. Lepas tu nak lagu mana? Kena tapak dengan amalan-amalan kebajikan. Banyakkan lagi. Tingkatkan lagi amal kebajikan. Jangan kita rasa sentiasa puas hati. Jangan. Aku dah apa dah. Aku dah apa dah. Ni tipu daya semua. Nafsu kata dah apa dah. Setan mai bisi kau dah apa dah. Padah dah buat secara ni. Nak banding. Mung dah kapur ni tak ada dah orang hok sebat mung. Tu mari ngaji sama, mari dengar sama. Mari semaya Jumaat pula. Apa tu buat kebajikan. Padan dah mung ni banyak dah hamba mu buat. Tak apa dah kalau murihat pun. Tu. Kita ya. Ya mo. Aku betul dah aku hok baik, paling baik sekali dalam kapur ni. Kita dah cakap dengan diri kita. Cakap dengan orang tu lagi berat. Duk cerita, duk kebel tentang kebaikan kepada orang, tu lagi masalah. Ni kita duk cakap dengan diri kita sendiri. Maka timbullah ujub, timbulnya riak, timbulnya sum'ah, timbulnya macam-macam penyakit yang menyebabkan kita ni boleh jadi syirik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amal kita. Jadi kena hisap dan timbang amalan kita. Jadi Nabi pesan supaya kita ni jadikan dunia ni sebagai tempat untuk kita mencapai kebahagiaan akhirat dunia ni. Iaitu dunia yang bermanfaat tu, orang panggil dunia yang adanya manfaat padanya. Iaitu dunia yang mana kita lakukan untuk dapat kebaikan di akhirat. Semayang, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, berzikir, selawat. Itu macam-macam daripada amal-amal yang saleh yang kita lakukan, yang mudah-mudahan menjadi tanaman-tanaman yang kita tanam, yang mana hasilnya akan kita kutip ketika mana kita mati, ketika mana kita berada di padang mahsyar nanti. Jangan kita tak ada tanaman langsung. Tak ada tanaman langsung. Misalnya kita kata kerajaan beri kita ni masa ramai-ramai ni tanah 10 hektar seorang.
10 ekar seorang. Lepas tu Ajar kata jangan lok saja tanah tu. Tananglah. Kalau tanang, kami akan beri bantuan. Kalau tanang, kami akan beri bantuan ni. Maka tengok orang, setengah orang tak lok saja. Lok saja. Mula-mula tanah kosong, lepas tu naik rupu, lepas tu naik semau, lepas tu naik belukar, lepas tu naik rau, lepas tu naik utang. Tu. Masa naik utang tu baru nak tebah Allah. Kena hemah tu kena kuat tu. Nak tebah. Banyak kan kau, ya, tanah dia ada. Dah ada. Ya, semua habis yang malas nak cara biar pada dia nak jadi apa pun. Nak ada gajah ke rimau ke, ular ke apa ke. Kan ada lok saja. Orang rajin ni tengok. Dengan tanah 10 ekar tu oning dia tanam sayur. Dia ni pula dia tanam getah. Oni dia bagi molek. Oni macam-macam tanaman dia. Oni dia tanam pokok duku. Oni dia tanam daripada 10 ekar tu dia bagi. Dia bagi macam-macam. Jadi dia tu dah letih lah. Masa letih mana? Masa buat amal letih. Masa kerja tu letih. Duk jaga, duk pelara, duk jaga, duk pelara, duk jaga, pelara. Bila sampai masa pokok tu buah. Rasa nak makan 5. Rasa nak makan 5 tak? Ya beli. Dah kebun dia ada. Bahkan dia boleh beri kau orang pula. Telefon saya, mu nak makan 5 sedap, 5 mani, marilah. Siapa marah? Mu kau dah mari, jaga mu. Mu mari juga. Siapa bekat gitu. Lepas tu masa musim durian pula, saing panggil pula. Kita dah ada yang beli, makan pun tak. Makan tara mana sangat. Tu, dokkan nak makan sampai ke 3-40 tis sehari. Kita makan suti badan tu lah. Tapi, panggil saing-saing, mari lah, kita buat keduri, buah durian sekali dah kebun hamba ni. Allah, jadi molek tahun ni. 2-3 hari saing tak mari. Mana mu tak mari? Kan aku suruh mari kan? Marah pula. Tak mari, kita tak mari. Lepas tu musim duku, musim ni. Allah tengok. Kan seronok kan? Kita pun seronok. Orang pun seronok dengan kita. Tu. Jadi nak kata, bilalah masa Allah Ta'ala beri kepada kita, ruang masa kita, umur kita ni. Ibarat dengan tanah lah. Ibarat dengan tanah tu. Kalau kita biarkan masa kita berlalu dengan tidak ada amal yang soleh, tak ada belaka. Baca Quran pun tak ada, semayang sunat pun tak ada, puasa sunat pun tak ada, sedekah pun tak ada. Maka kosonglah kita ketika mana di akhirat. Orang lain bawa berguni-guni, bertong-tong. Orang bawa bertrela-trela, siapa barang bertrela-trela. Kita nengung je. Tak ada benda. Kosong. Lepas tu buruk pula, banyak pula amal buruk. Amal keburukan kita banyak pula. Buat maksiat tu, maksiat habis. Tu. Ni ruginya kita. Rugi. Maka sebab itulah perumpamaan kitanya seperti mana tanah lah. Mudah kita buat. Nak mudah buat tanah. Tengok kalau kita usaha. Walaupun tanah tu kita ada kecil sangat je. Sempit sangat je. Sekangkang kera je. Sempitnya. Tapi kalau kita tanam orang tu, rajin sungguh dia. Tanah sepik gitu sampai tanam lah. Ada belaka. Lada ada 2-3 pokok. Dah tanah si kecil. Dah kena kita tanam padi. Tu tengok di atas. Tanaman lah sesuai. Ada lada 2-3 pokok. Ada daun pandan 2-3 pokok. Ada pokok segar, pokok ni, mana sekurang-kurang jaya beli dah. Lepas tu boleh beri kau orang pula. Bukan nak jual dah, boleh beli kau orang pula. Saya jiran tetangga tak ada segar, panggil tengah malam. Pasal dak buka dah tengah malam. Betul lah. Nak buat apa? Nak buat rendang ke apa, nak makan pagi esok. Segar tak ada, tu tak ada. Saing ada biga rumah jiran. Tanya tak ada kau segar, ambil lah. Ni tak ada ni, ambil lah. Tengok. Boleh beri kau orang pula. Ada kalau tanah luas tak cara, tak ada faedahnya. Baik tanah sekangkang ke kalau kita usahakan. Walaupun masa kita masih yang tak lama, tetapi dipenuhi dengan amal yang soleh, maka itu lebih baik daripada masa umur yang panjang, tetapi tidak ada amal yang soleh. Tu. Jadi Nabi pesan ni, tak boleh nak dakwa dah di atas Nabi pesan dah. Banyak pesanan Nabi. Nabi suruh jadikan dunia kita sebagai jambatan untuk sampai kepada akhirat. Untuk mendapat kebahagiaan ketika mana hidup di akhirat nanti. Kemudian kita kena rasalah kepenatan, kesusahan, kepayahan atas dunia ni dengan amal kita buat. Tengok kita ngaji, main ngaji, payah tak? Payah.
Nak boleh ke mari tu. Macam-macam urusan kita, macam-macam amanah, macam-macam ni. Nak tinggal ke rumah tu. Kalau ada anak-anak kecil lagi, macam-macam kita kena ejah dulu. Kalau ada apa kerja-kerja lain kita kena ejah dulu. Susah nak mari. Nak boleh ke hasil kita mari, lepas tu mari pula nak boleh ke faham ilmu satu-satu. Payah pula. Kadang-kadang mari letih sangat, tadi pagi tadi dah basuh pinggang, basuh baju, basuh mari, duduk tepi tiang, tidur dah apa dah. Tu sekurang-kurangnya boleh dah pahala mari duduk. Biar dah benda ni dah tahu. Sejak assalamualaikum dengar, lepas tu wallahu alam baru dengar. Hak tengah tu dah tahu. Tu dah dengar. Masa tu sibuk sikit dengan zikir. Zikr naum. Zikir tidur. Jadi tak ada masalah, dah boleh dah. Niat tu boleh pahala dah. Bukan nak suruh mari tidur dak, kalau letih tak ada masalah lah. Allah Taala bayar, Allah Taala beri ganjaran. Kita tak usah bimbang lah tu. Bagian tu. Kalau kita kerja dengan orang, kita pergi tempat kerja kita tidur, marah dia orang. Dia tak beri dah gaji. Lepas tu dibuang dak kerja kita. Dah tak beri gaji, dak buang kerja. Tapi kita dah apa dah mari duduk. Dah ada Tuhan tahu kita letih. Letih nak mana? Dah akan nak celek dah. Dah akan nak terang dah mata. Siapa berair, siapa neles, siapa merah merang mata. Letung jatuh juga. Jatuh juga kelopak atas. Tu kalau boleh hirih kelopak atas tak apa boleh. Nampak sama. Ni ni turun naik. Letung turun tu tak naik-naik. Sebab apa? Sebab buatan letih. Tu. Tapi sekarang kita ada usaha. Kita ada usaha dah tu. Sekadar tu je. Cara tadi lah. Tanah kita ada, kita usaha tak hidup. Usaha tak hidup. Usaha tak hidup. Orang minat kadang-kadang dia minat nanang ni, walaupun beberapa kali dia tu tak jadi tanam, tetap dia buat. Tetap dia dia minat. Cara nega lah. Nega sekali rugi. Nega yang kedua rugi. Nega yang ketiga rugi. Tapi dia tetap nega juga. Sampai berhutang baris. Dia usaha juga. Tapi satu masa bila Allah Ta'ala beri kejayaan kepada dia, maka ketika itu dia akan mendapat kesenangan. Mana hak susah selama ni, hak rugi selama ni hilang bila dapat kesenangan. Letih kita selama ni, hak penat kita selama ni bila Allah Ta'ala beri kejayaan kepada kita, hilang kepenatan. Tapi nak kata penat tu mesti penat. Tengok Nabi Musa. Nabi Musa kata, Allah Ta'ala ayat perkataan Nabi Musa kadang sedang musafir berjalan nak menuju bertemu dengan Nabi Khidir. Tengok hemah Nabi Musa. Ni kita bukan Nabi, bukan Rasul, tapi kita rasa kita hebat daripada Nabi dan Rasul lagi. Kita yang sombong tak ambil mengaji, sombong tak ambil duduk malik ilmu, tak ambil mari mengaji, sombong lah tu orang panggil orang sombong. Sombong nak masuk malik Allah Ta'ala, sombong. Sedangkan satu saat kita duduk ni, Nabi jamin apa dia? Satu saat, mana seketika saja kita duduk dalam malik ilmu. Dulu suka sa'atan fi majlis ilmi. Duduk engkau satu saat pada malik ilmu ni, duduk sesaat je, seketika. Jadi Nabi tak tahu bila sesaat tu lama mana. Dah kita ni berapa saat dah ni? Lama dah. Kat sejam dah kita duduk ni. Nabi kata julu suka sa'atan fi majlisil ilmi. Duduk kamu satu saat dalam malik ilmu. La tamassu qalaman. Padahal kamu tak menulis, kamu tak menyentuh kolam. Tangan kita mari tangan kosong je. Tangan kosong. Tu. Tak mari bawa benda pen pun tak bawa. Tak bawa, mari saja-saja. Mana nak pergi nak pergi dengar puas duduk rumah nak pergi dengar kau. Tu. La tamassu qalaman. Tidak menyentuhlah oleh kamu akan qalam. Tak bawa pen apa-apa pun. Wala taktubu harfan. Dan tidak menyurat, tidak boleh engkau akan satu haraf. Tak boleh, dah buku tak bawa, pen tak bawa, nak tulis benda. Pakai tulis di kepala ni. Tubik kaki, tak tahu mana dah. Benda ngaji adik, tak tahu benda tahu. Tu, dengar. Tapi tak tahu. Ada apa dah kita duduk. Nabi kata orang yang duduk satu saat dalam malik ilmu, padahal dia tidak menyentuh akan kalam dan tidak menulis akan suatu daripada huruf ataupun haraf ataupun maklumat ilmu yang dia dengar, tidak tulis pun. Khairul laka, terlebih baik bagi engkau, min alfi itqi raqabah, terlebih baik daripada 1000 orang sahaya yang kamu merdekakan. Dah pas merdeka seorang sahaya ni berapa kelebihan? Seorang sahaya ni 1000 orang sahaya.
Seolah-olah kita duduk sesat amal ilmu ni macam kita ni memerdekakan 1000 orang saya. Nak ibu nak merdeka 1000 orang saya ni berapa nilai dia? Kalau kita kata saya ni ada lagi zaman kita. Nak memerdeka seorang-seorang tu kata 10,000. Dah kalau 10,000 seorang nak merdeka, kali dengan 1000 orang berapa? Berapa nilai duit kena ada? Tapi kita hanya duduk sesaat saja dalam amal ilmu, Allah Ta'ala beri ganjaran pahala sampai setara tu. Tengok lebih. Tu. Tu yang jadi penat, jadi payah. Maka sebab itulah, dengan ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Nabi ni, tiba-tiba kita tak cara, maka itu alamat kita orang sombong. Orang sombong lah tu. Tu macam orang panggil kita, mari majlis rumah saya ni ada majlis buat makan minum sikit ni, hamba rasa nak buat kenduri sikit, kemudian nak buat nak pergi makan segala orang kampung ni. Marilah, saya dengan rendah hati saya jemputlah suami isteri dan anak-anak semua mari belaka. Tiba-tiba kita tak pergi dengan tak ada alasan, tu panggil sombong. Tu sombong. Agong dia pada mari apa. Tu sombong. Ni hak malih Allah Taala, malih hak Nabi sebut ni. Kelebihan Nabi yang ajak kita, Nabi yang beritahu, Allah Taala yang perintah pada kita. Tiba-tiba kita sombong lah. Sombong tak? Sombong lah. Tutup bila ada panggil tiap-tiap waktu kita tak mari. Sombong tu. Hayya 'alas solah. Marilah semayang. Tak mari. Tapi kalau pembukaan restoran, hari pertama percuma. Tengok kereta tu kalau bandar ni tu, siapa ke Cenering parking jalan kaki. Sebab apa? Free. Masuk dalam Facebook sekali atas, sekali atas je. Mari tu beratas-ratas orang. Tu mari. Maknanya sehari ni daripada pukul 8 sampai pukul 6 petang makan percuma. Restoran baru buka, penuh ni, habis ni. Daripada Kuala Berang, daripada Dungung, daripada Kemamang, daripada Kuantan, daripada Kota Baru, habis turun Melaka. Turun Melaka weh. Hak bira rumah panggil hayya 'alas solah. 3 lakah je. 2 lakah je. Selakah je. Buat dah heran je. Ni kita. Macam mana kita? Tengok kisah Nabi Musa AS. Ketika mana Nabi Musa ni ditanya oleh umat dia. Umat dia tanya, ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Siapakah yang paling alim? Learning siapa? Mana zaman tu siapa yang lebih alim? Nabi Musa pun jawab dengan betul-betul lah. Dari muka Nabi lagi Rasul. Dia kata, anak akulah yang paling alim, aku yang paling lebih sekali. Lalu ketika tu Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Musa AS bahawasanya ada seorang hamba yang lebih alim daripada mu lagi. Yang Allah Ta'ala ajar kepada ilmu yang datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dengar kata orang yang lebih alim ada pada dia ni, Nabi Musa dengan tawaduk, dengan rendah diri. Minta izin nak pergi mengaji. Minta izin dengan Allah Ta'ala nak pergi temu lah orang ni, nak pergi mengaji. Kalau kita lah gana, kalau kita berekat orang besar dah misalnya, kita rasa dah kita ni. Tu, kalau berekat orang ada nama dah, air payah dah kita. Berekat pakai serban besar dah, berekat pakai jubah meleret dah. Berekat orang cium tangan kita, kiri kanan depan belakang. Tu rasa dah. Nak pergi mengaji-mengaji ni. Nabi Musa, Nabi Raga Rasul. Turun. Mana tawaduk dia? Nak pergi mengaji. Pergi berjalan. Dalam perjalanan musafir dia tu, penat letih. Penat letih. Sehingga Allah Ta'ala hikayat perkataan Nabi Musa apa dia? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Demi sesungguhnya, tengok Nabi Musa bersumpah. Laqad laqina, demi sesungguhnya menemuilah kita. Min safarina hadza, daripada perjalanan musafir kita ni. Musafir nak menuntut ilmu ni, menemui nasaban, penat kita letih jalan. Maka begitulah kita dalam kehidupan dunia kita ni, dengan amal yang kita buat, kita penat, kita korbankan masa, tenaga, harta benda kita untuk kita nak melakukan ibadat kepada Allah. Penat tak? Penatlah. Tetapi padanglah dengan bayaran. Di akhirat nanti barulah kita, amal aku buat sikit sangat, Allah setara ning Tuhan beri. Tuhan beri setara ning siapa? Aku buat amal tu tak tahu mana, tapi Tuhan beri Allah. Tu. Dan ni kita tak nampak lagi. Cuma apa kata dapat pahala. Tapi tak tahu besar mana pahala, banyak mana pahala. Tak tahu lagi. Tu.
Lepas tu kita rasa tak ada benda pun, tak ada benda pun. Tu. Ni pentingnya kita kita muhasabah diri. Dan pentingnya kita menyediakan dunia untuk akhirat kita. Dan apa lagi pesanan Nabi? Nabi menyatakan hidupnya untuk matinya. Wa minal hayati qabla al-mauti. Dan daripada hidup sebelum daripada mati. Kita kena sediakan kehidupan kita sebelum daripada kita mati. Dan mati tak ada nak buat amal dah. Idza mata bnu Adam, apabila matilah oleh seorang anak Adam, in qata'a amaluh, terputuslah oleh segala amalannya. Tak boleh dah nak semayang, tak boleh dah nak puasa, tak boleh nak taubat di atas maksiat, dah. Pakai dah. Semua tak ada dah pada mati. Illa bisalasin, malaikat dengan 3 perkara je. Hak yang mengalir lagi pahala yang disebut oleh Nabi ni, sebab pada kita mati, kita nak buat amal tak boleh dah. Malaikat 3 perkara. Mana? Sedekatin jariah. Yang pertama, sedekah jariah. Hak yang sedekah kita beri atas dunia ketika hidup kita walaupun sikit, mengalir pahala ke kita semua. Tu kena ingatlah, banyakkan kita bersedekah tu, banyak kelebihan orang bersedekah. Hak sedekah tu hakikat, hak akta kita sebenarnya. Kalau kita simpan dalam peti tu, tak tahu lagi milik siapa dia. Yelah, milik secara zahir, hak milik hak kita lah. Tetapi boleh jadi kita dah nak belanja pun, hak dah bank, berjuta-juta, berbilion-bilion dah bank tu, boleh jadi dah kita dah mati, boleh sakakan anak-anak kita. Tu, hak milik kita sebenarnya yang boleh kita kutip hasil mana? Hak sedekah kita wi sia samah tu. Sia samah kita wi ke fakir miskin. Sia samah tu kita masuk dalam tabung masjid surah. Sia samah tu kita tolong bantu orang miskin, baik ki rumah dia ke apa ke. Hak itulah hakikat harta kita yang akan dapat membantu, yang dapat menolong kita di akhirat. Maka kita hendaklah banyakkan amal kita sebelum daripada mati. Sebab kita tak tahu bila mati. Mati tu pasti, mati tu wajib. Wajib tu kena percaya. Tetapi bila mati tak tahu, boleh jadi kaki pun mati pun tak tahu, esok mati pun tak tahu. Tak kira sakit tak sakit. Gambar mana orang sihat yang mati, gambar mana orang sakit tak mati-mati. Ada jaga hospital, hok koma 5 tahun koma. Tu koma dak sudah di 5 tahun. Makan seduk waya je, masuk susu waya. Tapi dah mati, boleh nak gimbah dan kubur. Mbah lah dak faedah kau. Hidup, dah kadang hidup lagi. Dah hidup pun tak ada benda dah, nak mikir apa dah, koma. Tak sedarkan diri. 5 tahun dah. Pakai buku-buku, pakai kambuh-kambuh mudah. Boleh? Tak boleh. Hatta binatang pun tak boleh. Binatang pun tak boleh nak kambuh itu. Kucing kita ngongak nak mati dah. Tak akan ubat dah. Dah tak makan dah. Boleh nak pergi kambuh tu? Tak boleh, tunggu matilah. Tu. Mati baru boleh kita tu. Ni orang apa tak lagi? Orang yang wajib kita kena jaga. Jadi sebab itulah sebelum daripada kita mati ni kita kena tu bersiap sedialah. Benda tu tak tahu mari bila. Tak tahu mari bila. Kata macam hujan ribut ni. Kita nampak atak kita bocor je. Kita telak ke? Telak tak? Atak rumah kita pelahung je. Orang dia panggil pelahung je. Tak rumah tu. Kena pula betul-betul atas katil tidur kita. Pelahung tu, atak tu betul-betul atas katil kita. Tengok tidur malam, nampak je. Nampak bulan, nampak matahari, nampak bintang. Tu. Macam ke tempat dewan astronomi pula. Nampak belaka cakrawala. Bah, tu dah bila nak baki tu? Nanti mari hujan tu. Nanti mari hujan. Bah, tengah hujan gitu nak gitu. Tengah hujan lebat tu, cari atak kita tapung basah berjeruk, suti rumah basuh. Lubang je. Lubang kecil je. Dak kita pakai tapung dah. Nak tapung ni belum daripada mari hujan kita tapung. Kita tapung. Dia siap. Maka begitulah nak sedia amal ni belum mati. Kalau mati baru nak sedia, tak ada tu dah. Tak ada peluang dah. Kita ni nak buat amal ketika mana kita mati, tak ada peluang dah. Bibir mulut tak ada kata apa dah. Tu tangan kita selama ni kita gagah-gagah, tak ada apa dah. Lembek habis dah. Tak kira lah masih hidup tu kan main lagi. Sihat, tubuh, saduf, katan, body. Boleh panjat tu, boleh panjat ni.
boleh khabak gunung tu, boleh khabak gunung ni. Dah mati dah ada lah. Pergi buat kaki, getak di kaki gunung. Anjak ah, boleh tak? Tu kita lah orang kata bodoh dia ni. Dah mati dah kan. Kita lah orang kata bodoh. Tu. Jadi masing-masing ni, masing-masing ada arah ni. Kita cara kita, orang cara orang. Cara bagaimana kita nak menyediakan saat-saat kematian kita. Dan lagi pula, dan masa mudanya untuk hari tuanya. Wa minasyabibati qabla al-kibari. Daripada waktu muda sebelum datangnya waktu tua kita. Tu dah tua ke. Payah dah lah. Nak baca Quran pun tak mungkin pakai gigi palsu. Tu gigi palsu. Baca Quran pun sembuh je. Jatuh semua gigi lepak jatuh gigi. Tu. Nak baca Quran pun tak sedap. Dosa kita nak kira makan minum, tak sedapnya makan ni apa gigi palsu. Tu. Dah zikir boleh lagi kalau tak pakai gigi boleh tapi malah. Kira kita bab makan je. Susah hati bab makan tak sedap. Tak makan gigi palsu. Tu. Barulah nak baca tu, baru nak baca ni bila gigi palsu. Teka-teka gigi palsu dah. Gigi palsu ni tak sama lagi dengan hak asalnya. Mungkin sebut palsu. Barang palsu. Barang tak original dengan barang original. Sama tak sama. Rasaan dia tak sama. Walaupun nampak susun molek sengih kau, penuh gigi lah ni. Itu nampak jarang-jarang. Nampak juga anak tekak lu. Jarang-jarang sebatang nak. Dia ni comel molek. Tapi comel pada rupa saja. Comel pada rupa saja. Tengok. Tak sama sebagaimana hak original tu. Lain. Tu. Jadi waktu tu baru kita amal. Waktu masa kita gagah lutut kita molek lagi. Minyak gerih penuh lagi. Dan bocor minyak gerih barulah nak mari sejing. Agak mula nak sampai sejing kok 3-4 kali. Katok ke kepala lutut. Tak katok apa ni? Carilah tukur katok, jangan katok tangan. Cara tukur besi molek sikit. Tu. Masa muda duk unggahkan lain. Duk unggah taktu, duk unggah saning, duk unggah taknung. Tu. Tu mujur tu. Mujur tu hari masa tu kita sedap mari lagi sakit-sakit lutut. Dah kali sampai pekat sakit lutut, dak mari lagi. Orang dah kan dak pergi masjid, sakit lutut. Pasal minggu oleh ada. Tembung. Tu. Kalau pergi pasal minggu tu sanggup duduk atas wheelchair sanggup lagi. Duduk atas wheelchair ni, sanggup lagi. Pergi pasal minggu, pergi pasal malam, pergi pasal raya. Musim-musim Covid ni pergi lagi. Tu dah apa. Kalau pergi masjid kan, orang agamanya nak pergi ngaji dengar, tak boleh lah ni. Tok rasa ruyung je kalau duduk kat orang ramai. Aduh. Ramai dah apalah kita jarak dalam masjid ni kan. Kena jarak sekilo seorang. Semeter tak padang, sekilo seorang. Kalau dalam masjid pasal 1000 je, pasal ramai orang. Duduk pasal raya dah apa? Bertepek-tepek. Aku pegang barang ni, mu pegang barang tu. Tepek kali, dah apa pula? Tu nak kata tengok. Gitulah kita minta lindunglah daripada Allah Taala. Allah Taala padamkan rasa kemanisan kita untuk melakukan ibadat. Kita rasa rugi. Tu. Rasa pergi pun tak ada benda. Tu. Tapi kalau pergi tempat-tempat hok nafsu kita berair dah apa? Pergi patah. Pergi tempat-tempat permainan. Kita ada apa? Kalau orang tinggal, anak cucu kita tinggal, kita marah. Telefon, mana dah mari ambil? Tunggu tadi pakai kemah dah ni. Mana? Nak pergi patah. Nak pergi patah marah. Dah bawa tuk. Dah bawa tuk marah. Tu. Seminggu dah tegar anak cucu. Apa? Dak mari ambil tuk. Dah tuk tahu. Anak cucu pergi bakar ikan, pergi bakar ayam tepi patah. Barbecue. Tu barbecue. Tu. Mari masjid ni lebih pada barbecue lagi. Hidangan rohani ni. Walaupun hidangan jasmani dah ada, hidangan rohani ni lebih utama daripada hidangan jasad lagi. Hak utamanya. Tapi kita tak nampak disediakan oleh Allah Taala kepada kita. Sate, kita nampak sate.
Tu kita nampak ni hak anak cucu di bakar piwatan sate tu. Padahal dak makan pun. Dah gigi tak ada dah. Tu. Gigi tak ada dah. Mata pun rabun dah ni benda ni. Benda ni. Ni sate. Sate. Dah apa dah. Tapi nak pergi ke. Masjid ambo. Mari kita pergi masjid ni. Ada program agama ni. Dah pergi lalu. Tu rasa gelap mata je. Tu rasa pening je. Tu rasa lutut rasa gegogeh je. Dah apa lah kita tak atas wheelchair. Kita bikul dah apa. Biar lagi lalu. Tu. Dan iwak kerah. Tu. Ni na'udzubillah kita minta lindung. Ketika usia kita tua ni, kita menghabiskan masa-masa yang sia-sia, na'udzubillah. Minta lindung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Hak yang kita bimbang. Satu jarang kita temu orang mai sejid surga ni siapa bekat kena usung jarang. Kalau siapa bekat kena tolak kursi roda jarang. Tapi kalau kita pergi tempat-tempat tempat tertentu kok ramai je. Sanggup lagi. Biarlah nak pergi tengok orang. Dah sini orang kau sini. Tu orang kau nak tengok benda. Nak tengok benda. Tu dalam perjalanan boleh tengok orang, duduk masjid boleh tengok orang kan. Tu. Nak tengok orang ni tu alasan saja nak tengok orang. Sebenarnya nafsu kita. Nafsu kita tak menepati. Mari masjid ni tak menepati dengan kehendak nafsu kita. Apa? Kita ni mana yang nafsu kita duk tarik semua ke arah benda yang melalaikan kita. Maka sebab tu Nabi pesan sedia kita ni waktu muda sebelum datangnya hari tua kita. Masing-masing semua lalui masa lagi. Hak yang tua learning dia pernah datang waktu muda. Maka apa yang telah kita habisi pada waktu muda kita. Kalau kita habisi waktu muda kita dengan amal kebajikan, alhamdulillah. Kalau masa muda kita banyak kita habis dengan benda-benda yang melalaikan, benda-benda lara, patut tua pun jadi lara juga, lalai juga, tak ada apa, tak ada habuan tu. Tu tak ada habuan dah tu kalau orang tu. Kalau masa muda dia tu maknanya lalai, waktu tua dia taubat kembali kepada Allah, boleh tak? Takut bimbang-bimbang, ada setengah orang ni siapa berekat. Umur 60, 70 tu berakhir lagi minat lagi dengan judi. Ada seorang hamba Allah tu dia mari cerita tentang dia ni. Umur dia tu 60-an dah lah. Anak cucu pun ramai dah. Tapi dia kata dia daripada muda lagi berakhir judi dan learning tu tak nak tinggal. Dia tahu benda tu salah. Nangis dia cerita. Nangis dia cerita. Menyesal. Tapi menyesal tapi benda ni macam keberatu. Beratu. Tinggal-tinggal ingat. Tinggal-tinggal ingat. Tinggal ingat nak main judi. Tu. Dah kira lah judi menang. Beli makan minum anak cucu tu dengan duit haram tengok. Tu. Menang tu mana suka hatilah sekejap. Hak kalah pun banyak kali tapi tak sering. Sebab apa? Sebab dah jadi minat. Orang panggil jadi sebati dah. Dan jadi sebati dengan benda ni berat. Kalau kita sebati dengan amal baik ni, alhamdulillah lah. Kalau kita sebati dengan amal keburukan ni, siapa ketua lah. Pak ketua dia akan lekat. Dia akan jadi minat. Jaga risau kau kan? Macam kau kan tahu? Tahu tentang keburukan dia, tentang bahaya dia tu. Tahu. Siapa di kotak rokok tu dia letak no. Gambar gambar tu, gambar ni, kaki potong, kaki buruk. Tu. Patut kena tepek kaki buruk tu, bukan gambar. Tepek di rokok tu kaki buruk tu. Jatuh hok lubang tu. Tu. Agak ni orang ada cara pun hak tu. Apa? Sebab dah lekat dah. Orang panggil sebati dah. Bila sebati ni katalah apa-apa pun, gajah rimau ke apa pun, tak jadi apa, dah gegih dah. Dah gegih dah. Payah dah. Tu. Kataklah dengan perejang ke, kataklah dengan tukuk. Hak berapa kilo pun, tak jadi apa dah. Siapa dia muat nasihat aku aku tahu dah tu. Dia marah dah pula. Gitu. Mentang-mentang dia ustaz cakap sedap tu. Dia nak salah ke kita pula. Jadi ada setengah siapa mereka mana dia menyesal dah. Menyesal sungguh dia. Dan dia pun mari dah. Mana tengok kali-kali dia kata nak makan nasi tu mari tengok putih nasi jernih nasi dia menangis. Dia kata nasi mu ni tak leng aku, mu bersih aku ni kotor. Aku kotor ni aku tak mau makan, siapa dia lari? Kamu makan nasi sebab apa?
nampak tak sesuai. Mana nasi tu putih jernih tu nak masuk dan jasad dia kotor najis, dia kata banyak ingat aku ni. Tapi sekali-kali mikir, tolak rezeki Tuhan tak boleh pergi makan pula. Tu. Jadi walaupun menyesal mari, tapi dia tinggal. Tuhan tinggal sebab apa? Sebab rindu. Sebab berahi. Tu tahu sangat, bukan kata tak tahu haram, bukan tak tahu kata berdosa. Judi dosa besar. Tapi ada. Tu. Jadi sebab itulah kita jangan sampai peringkat gitu. Sehingga nak cabut tu payah. Nak cabut tu payah. Tengok kau orang dulu lah. Orang jenis bela-bela kan. Bela-bela tu. Bela tu raya ke, bela pelesik ke, bela apa kan. Tuan tu mati dah. Busung dah. Tapi zahirnya hidup lagi. Wagi nasi sepuyuk, habis sepuyuk. Lalu orang biasa dengan umur dia tu 80, 90 ni tak makan dah nasi sampai sepuyuk. Makan senduk pun habis tonye dah. Makan senduk. Tu banyak tu senduk tu biasa 2-3 sudu tak ambil dah. Kalau orang nombor orang biasa orang tua kan. Ni sampai sepuyuk habis. Lepas tu minta lagi sepuyuk lagi habis pula. Tu dak cakap tu bomo, dak cakap ruqyah, dak cakap baca Quran. Nak boleh lega, nak boleh buat payah. Kena ada orang terima pula saka. Kena ada orang ambil pula. Kalau ada anak cucu nak ambil ada apa? Siapa pekat gitu. Dan orang panggil sebati dah. Bila sebati payah. Maka sebab tu jangan kita menjerumuskan kita dalam lembah-lembah maksiat. Yang akhirnya sehingga Allah Taala jadikan benda tu sebati dengan kita. Ketika mana sebati maka payahlah kita nak buang. Payahlah kita nak hilangkan daripada perasaan diri kita. Tu. Dan kemudian Nabi menyatakan sesungguhnya dunia diciptakan untukmu. Dunia ni Allah Taala ciptakan dunia untuk kita. Sesungguhnya dunia diciptakan untukmu dan kamu diciptakan untuk akhirat. Dunia tu Allah Taala ciptakan, jadikan untuk kita. Yang ni untuk kita melakukan amal kebajikan sebanyak-banyak mana mungkin. Dunia ni kita habiskan umur kita dengan mempelajari ilmu agama, dengan kita banyakkan taubat kepada Allah, dengan banyak kita kita bermunajat dengan Allah Taala, dengan membanyakkan amal yang soleh. Dunia ni yang Allah Ta'ala cipta tu dunia untuk kita. Dan kita Allah Ta'ala cipta untuk akhirat ni. Kehidupan kita di akhirat. Betullah orang yang kejar semata-mata dunia dan lupa dia kepada akhirat, maka dia orang yang sangat rugi. Orang yang sangat rugi. Jangan kita ikut di atas orang-orang yang tidak ada negeri dah di akhirat nanti. Itu sebagaimana Nabi menyatakan ad-dunya darun liman daral. Dunia merupakan darun, negeri. Liman daralah bagi mereka yang tak ada kampung, tak ada negeri dah. Kita ni ada negeri lagi ni. Tempat tinggal kita asal. Banyak kali dah kita ayat. Syurga tu tempat asal kita. Tempat Nabi Adam dan Hawa mendiami. Jadi kita nak balik semula ke kampung halaman kita. Jadi nak balik kampung halaman ni Tuhan tak syarat lah. Bukan boleh balik tangan kosong gitu. Kena bawa buah tangan. Buah tangan apa dia? Takwa. Tazawwadu. Berbekallah sekarang kamu. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk kita menuju ke akhirat ialah at-taqwa. Takwa kita kepada Allah. Itu bekalan yang jadi buah tangan kita nak balik ke kampung halaman kita asal. Kalau kita tak ada buah tangan kosong, maka bagaimana kita nak diterima untuk kembali kepada kampung halaman kita? Tak akan kembali. Yang ini kita akan sama sekali ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bawalah sebanyak mana. Sekurang-kurangnya ada juga bekalan takwa walaupun kecil, walaupun mana sutir. Biar ada juga. Jangan tangan kosong je. Macam kita nak pergi rumah orang lah. Nak pergi rumah orang. Kau-kau tak beli gula, tak beli buah pun, ulur duit. Jangan pergi kosong gitu. Tu adat kita. Ziarah orang sakit ke, ziarah saing lama kita tak temu ke. Tu kita pergi bawa tangan. Biarlah dia orang kaya dah pun. Biar dia orang senang dah pun. Atau panggil tanda ingatan. Dah bawa benda-benda dia kaya dah. Dia kaya dah nak akan benda-benda dia boleh beli sendiri tak? Betul dah.
Tapi kita ni ajar. Tengok dia tengok sakit. Biarlah. Kita tahu orang sakit tu tak makan dah. Kita bagi wahla, bagi waipa, bagi water. Orang hok jaga dia tu orang makan lagi. Tu. Dia tak makan dah, tak ambil dah. Setengahnya koma dah. Kita bagi juga buah. Kita bagi juga buah. Tu dah bila nak makan? Bukan nak suruh dia makan, nak sangat nak orang panggil nak menggemarkan hati dia. Tu dia tengok kita cakna dia mari. Ulur duit ke, beri tu ke, bawa makanan ke, bawa tu. Tu. Maka begitulah kita nak balik ke kampung halaman kita di akhirat tu. Bukan balik kosong je. Kita pergi umrah, kita pergi haji. Balik kosong je. Tak beli sebeh sorak nak bagi ke anak cucu. Tak beli piah suting nak bagi ke anak cucu. Anak cucu putih mata duduk airport tunggu. Tunggu. Tok dah beli benda-benda. Tok sipang belaka duit. Tok banyak duit tapi sipang belaka. Tak beli langsung, beli kat wakhema. Wakhema ajwa ke, bagi suting seorang, buat adik air zam-zam ke apa. Masing-masing rasa ni. Ni hadiah ni nak dapat hadiah ni apa. Jadi kita tu kena ada bekalan lah sikit. Kalau banyak bekalan lagi baik. Kita orang kaya bekalan kita banyak. Siapa kita balik Mekah tu, kampung kita tu, kita boleh beri jubah belaka. Laki puan jubah belaka. Barulah. Banyak sungguh bekalan kita. Lagi baik. Maka begitulah atas kekuatan kita. Jangan tak ada langsung. Bekalan takwa kita menuju ke akhirat tu jangan tak ada langsung. Jangan kosong langsung. Jangan kita bawa guni saja. Guni yang berisi dengan angin saja. Bawa hadiah tu nampak guni molek. Angin je dalam. Tu. Angin je. Sabah nampak ringan pun. Padan dah. Masuk neraka pun padan dah. Itulah benda. Ini sekurang-kurangnya ada juga habuan. Walaupun sikit tak apa dah. Padang lah dengan kita ni. Hak tak rajin sangat ni. Kalau rajin sangat tak apa pula. Ni tak rajin sangat kita. Buat acuh tak acuh. Buat lebih kurang. Maka kita carilah jalan-jalan yang boleh menghasilkan takut kita, takwa kita, taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat jalan Nabi ajar. Nabi ajar pada kita banyak sangat. Kemudian ulama-ulama sipang taruh, ulama-ulama cerita tentang amalan-amalan ni banyak sangat. Cuma kita je. Mari kita ngaji tiap-tiap kali ngaji, ustaz-ustaz tertugu duk cerita ni. Moleknya beramal ni, lepas ni beramal ni. Kita beramal tak? Tak beramal. Kita ni duduk bulan Rabiul Awal lagi ni. Di antara amalan yang dipesan oleh para ulama, dalam masa kita duduk pada bulan Rabiul Awal ni, kalau boleh kita cubakan sepanjang bulan Rabiul Awal ni, kita selawat di atas Nabi SAW sebanyak 5,000 kali. 5,000 kali ni kalau kita bagi dengan 30 hari, tak hanya mana pun. Tapi tengok 5,000 kali. Nak jatuh spek mata. Kalau tak pakai spek mata, nak jatuh mata. Kejut. 5,000 kali. Cuba kita bagi 5,000 kali ni. Sehari semalam 24 jam. Lepas tu, dah masa 30 hari, ada berapa jam? Ada berapa jam semua? Dah masa 30 hari. Sehari 24 jam. Lepas tu kita bagi, berapa je? Sekejap-sekejap je. Kalau kita nak beramal sekaligus 5,000 kali, tak ada masalah. Ada masalah. Kita nak beramal sekali. Ataupun kita nak asing, ni hari ni 10 kali. Ni pagi 10 kali. Pas mai subuh 10 kali. Pas mai zuhur 10 kali. Semai asar 10 kali. Lepas tu 5 waktu tu, berapa dah? 50 kali. Dah kali 100? 500 kali. Banyak dah tu. Mana tak sampai sebulan tu kita boleh habis dah. 1,000 kali. Kalau baca 100 hari, 100 hari. Dah banyak mana. Puluh hari habislah. Puluh hari. Tapi sebab apa? Sebab malah. Malah kita. Tu. Ni pula ustaz ni kata amalan moleknya kita beramal lagu benda ni. Dengar tulis. Kamai sungguh tulis. Tulis tu. Tapi beramal je dah. Balik sipang. Pernah robok gitu ke? Robok je. Tengok robok pakaian kita banyak. Pakai hak pakai betul. Selai dua je hak pakai betul. Hak lain tu sipang. Hak tu dah beri ke orang lain. Kalau anak-anak kata berilah mak ke orang lain, ke orang usaha. Beri mana? Daripada mana? Dubai tu kan. Emirates tu, daripada Emirates nak cari mana? Pakai dah. Pasal pakai lusuh kita. Pakai lusuh. Lepas tu pakai dia. Hak pakainya.
Lipah pergi berau. Tu laba pergi berau. Agak titik je. Kan tak laba kan? Kalau jubah putih, kalau kanas mayang putih, tengah nampak titik-titik tu. Tu tak laba tu. Laba temu malah ngau. Tu sipang saja. Baik tak museum. Baik tak museum. Biar kau tengok. Ni dak sipang saja. Beli pinggan makuk bergobok-gobok. Hok kaca, hok plastik. Hok nekel ada belaka. Pakai ada. Kenduri pakai polystyrene. Dah ada arah. Dah bila makan. Tu banyaknya kita sia-siakan harta kita. Masuk kata sia-sia tu, harta kita tak ambil manfaat. Tu tak mengambil manfaat daripada harta yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Orang beriman ni dia sifat Allah Taala sebut. Wal alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan setengah daripada barang mereka yunfikun, mereka belanja daripada barang yang direzekikan oleh Allah Taala. Itu sifat orang mukmin. Bukan boleh simpan. Ya? Tak ada manfaat. Kalau boleh, semata-mata boleh kita simpan. Yang manfaat ialah apa yang kita belanjakan, apa yang kita beri kepada orang. Itulah hakikat sebenar harta yang akan jadi milik kita di akhirat. Kemudian Nabi Supah ni, Nabi menyatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma ba'dal mauti min musta'tabin wala ba'da dunya min darin illal jannah wan nar. Nabi menyatakan, demi zat yang aku dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tiada tempat kesudahan setelah kiamat kecuali syurga dan neraka. Dua tempat ni. Pada kiamat tak ada dah. Pada mati kita dua tempat aja. Syurga dan neraka. Tak, dunia ni kita boleh pindah lagi. Tak sesuai duduk Malaysia, hidup Indonesia. Tak sesuai duduk Indonesia, kita hidup Australia. Tak sesuai duduk Australia, kita duduk benua Amerika, duduk Eropah, duduk sana, duduk Jepun ke mana. Banyak tempat kita boleh pergi. Mana tempat? Ada pun di akhirat tak ada. Dua saja pilihan. Dak syurga neraka, dak neraka syurga, dua ni. Tak ada nak kata hamba nak tengah nak syurga, tak hamba neraka pun tak. Boleh tak? Boleh. Dua tempat ni. Ni perkara yang diceritakan oleh Nabi SAW, perkara yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka banyak dah ni hadis-hadis dalam kisah ni, dalam tajuk ni yang dibicarakan oleh Imam Ghazali. Maka mudah-mudahan dia tu jadikan pedoman, panduan kepada kita. Tu jangan kita duk mengaji saja ni, waktu ni kita nak beramal ni. Kita nak bersihkan hati-hati jiwa kita daripada kekalutan kita tentang dunia. Lalu dia kata, Nabi Isa AS berkata, tidak akan terkumpul dalam hati seseorang mukmin antara cinta dunia dan cinta akhirat. Dan hati orang mukmin ni tak boleh nak berkumpul dua perkara, antara cinta dunia dengan cinta akhirat. Mesti kena salah satu. Dari nak belah bagi ni, tak nak belah bagi. Bila ada cinta kepada akhirat, hilang cinta kepada dunia. Dan bila ada cinta kepada dunia, maka hilanglah cinta kepada akhirat. Seperti misalnya, perbandingan kata Nabi Isa AS, seperti tidak mungkin air bertemu dengan api dalam satu wadah dan satu kah. Boleh tak? Kita nak tak air dengan api dalam wadah sama, dalam bekal sama, tak akan berkumpul. Mesti kena salah satu. Tu salah satu. Sebab kaedah kata ad-didani la yajtami'an. Ad-didan, dua perkara yang berlawanan, la yajtami'an, tidak dapat berhimpun sama sekali. Kedua tak akan dapat berhimpun. Mesti kena pilih salah satu. Syurga ke neraka. Amal soleh ataupun amal kejahatan. Iman dengan Islam, iman dengan kufur. Iman dengan kufur. Kita ada duduk tengah. Dia ni tak beriman dan tak kufur. Ada itu. Duduk tengah, tak iman tak kufur. Mesti salah satu daripada kedua. Allah Taala jadikan siang dan malam. Tak ada hak tengah-tengah, tak ada. Tengah hari tu ada, siang juga. Tengah malam tu ada, tengah malam juga.
Dua saja. Allah Ta'ala jadikan. Tu, ialah kejadian langit dan bumi. Dua. Syurga, neraka. Tak ada jadi 3, 4 tak ada. Maka sebab itulah bila hati kita penuhi cinta kita dengan akhirat. Maksudnya kita lebih gemar kepada akhirat. Maka boleh jadi hilang terus daripada dunia, ataupun sedikitlah kita gemar cinta kepada dunia, hilang. Dan bila kita kasih kepada dunia, maka hilanglah akhirat kita. Tak ada pasti kasih pada akhirat. Mana akhirat itu kita tak nampak suatu benda yang besar lah dalam kehidupan kita. Bukan satu benda yang utama dalam kehidupan kita. Kita tak biga-biga je kalau benda akhirat. Kita tak tepi-tepi je kalau benda akhirat. Tak ada nak tak jadikan dia tu tajuk utama dalam hati kita. Tu jadikan dia tu sebagai sampingan. Jangan jadikan akhirat tu barang sampingan. Barang dunia sepatutnya jadi barang sampingan. Barang utama ialah barang akhirat. Ni yang utamanya. Tu. Dan kita jadikan akhirat tu sampingan, maka kita akan ditipu oleh dunia yang sentiasa melalaikan kita. Bila kita terjerumus dengan dunia, maka ketika itu maka mudahlah untuk kita melakukan maksiat, derhaka kepada Allah Ta'ala. Akhirnya bila buat maksiat, kita rasa tak apa. Kita buat maksiat rasa selesa. Kita buat maksiat tak rasa salah. Allah bisa kerana biasa. Allah, orang tua duk kata Allah bisa. Sebab apa? Biasa sangat dah. Dah dia kena ketik lama dia terbuang. Mula-mula juga bekat notong lah muka. Seka je terbuang. Bekat notong. Lepas tu dah lama dah kerek kena. Akhirnya dah apa? Sampai bekat sesarang. Terbuang mari urung di kepala duduk patu-patu. Molek-molek ada. Sebab apa? Allahnya bisa sebab biasa sangat dah. Jangan sampai dunia ni yang melalaikan kita. Bila orang tegur kita tak boleh salah tu. Haram tu, riba haram. Judi tu haram, minum arak tu haram, zina tu haram. Tak apa. Tu. Minum arak tak apa kalau tak mabuk. Tu. Jadi tak ada masalah dah. Berani dah jawab. Dulu tunduk ke? Mula-mula dulu. Mula-mula terjerumus dengan maksiat. Tak berani lagi. Dan lama. Tak apa. Kalau tak mabuk. Tak apa, zina kalau suka sama suka. Tu. Main tak apa boleh jadi kufur. Akhirnya dia akan menempelak pula. Dia akan marah pula. Orang beri peringatan. Tak baik tu, haram tu, minum arak. Kan aku lah. Aku bukan beli arak dengan duit mung. Bukan aku guna duit mak mung. Tengok. Sampai wekat gitu dah. Dia petang dah. Hak dia buat. Tu. Akhir-akhir sekali nak marah sangat. Kan aku lah. Lagi mati, kubur masing-masing kan. Mu kuburmu, aku kubur aku. Tu habis ngesu tu. Tu, habis dah, dah lagi dah. Tu ni ada orang-orang kita bercakap lagu tu. Sebab apa? Sebab tertipu sangat dah dengan dunia. Dah yang tarik dah. So kata, orang pakai ulu, orang ni pakai ulu tangan, orang ni pakai ulu tali nak tolong dia tu. Tapi mana so kata tak ada harapan dah dia ni. Tak ada harapan dah. Ada juga siapa bekat tak ada harapan dah. Tu kita bimbang setengah-setengah daripada saudara-saudara kita. Siapa kalau anak dia tu je masalah, siapa bekat mak ayah menangis siang malam dia berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi anak tu kau lama kau jahat, kau lama kau karut, kau lama kau berat. Akhirnya tak dapat nak tolong. Ada arah. Inilah benda-benda yang sepatutnya kita kena jadikan itu sebagai satu ingatan semua dalam hati kita. Bila kita beringat semua, apa mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan rumah tangga kita, selamatkan keturunan kita, anak cucu kita daripada terbinasa dan tertipu oleh dunia. Tu. Tengok panjang bab ni. Nabi bab gina habis ni, bab ni. Nak kata bab dunia saja ni. Panjang sungguh huraian daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Tu. Juga dirawikan bahawa Jibril alaihissalam berkata kepada Nuh alaihissalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam.
اللهم لا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك يرحمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.